Untuk hari yang kedua, penat kan, kita baru sampai apa semua. Waktu lepas subuh untuk hari yang kedua, aku bawa jemaah ke Sakifah Bani Sa'adah. Dekat situ. So jemaah pergi ke sana lah. Pergi secara beramai-ramai. Seronok kita tengok ni, ramai kan, 74 orang. Seronok. Lepas tu kita orang pun pergi ke sana. Apa semua. So ada yang ustaz yang handle, akan bagi taklimat lah apa semua, sejarah Khalid Al-Walid dekat sini apa semua kan. Lepas tu kita pergi ke pasar dekat Madinah. Kita jalan terus ke melawat dalam Masjid Nabawi tu. Kita pergi dekat Raudah. Lepas tu kita solat dekat situ apa semua. Bagi yang lelaki boleh lah solat kat situ. Lepas tu keluar ke pintu Baqi', kita pergi ke perkuburan Baqi'. Perkuburan Baqi' ni kita lalu je lah. Kita sedekahkan Al-Fatihah. So biasa ustaz-ustaz akan menceritakan kisah perkuburan Baqi' ni, sahabat-sahabat Nabi. Ramai sangat yang dekat situ, yang ditanam dekat perkuburan Baqi' tu. Okey, untuk hari yang seterusnya, selepas makan pagi lah, selepas breakfast, pihak travel bagi buat program program ziarah luar. Ziarah luar. So waktu tu aku bahagian jaga jemaah jugalah. So waktu tu kita orang pergi ke Masjid Quba ada kan. Lepas tu Jabal Uhud, Masjid Dua Kiblat. Kalau korang tahu Masjid Dua Kiblat ni Masjid Kiblatain nama dia. Okey. Lepas tu medan perang Khandaq apa semua kan. Lepas tu ada yang paling best tu waktu pergi ke Pasar Kurma. Masya Allah, seronok gila. Masuk kan, masuk dekat Pasar Kurma tu. Kurma. Sampai orang Arab tu boleh cakap bahasa Melayu. Itu yang seronok. So dekat sana dia kata apa? Selalu aku pesan dekat jemaah, sebab kita dah tengok biasa kan, kita dah tengok video-video Pasar Kurma ni, dan ada yang orang bagi nasihat kepada kita, suruh kita nasihat dekat jemaah yang mana sampai dekat Pasar Kurma tu, makan dulu kurma kenyang-kenyang. Makan saja. Sebab kita ada, Masya Allah, memang banyak jenis kurma. Kurma ajwa, kita ada kurma sukari, banyak. So nanti bila dah sampai sana kan, waktu tu aku, yelah sebab tengok seronok kan, jemaah beli sampai berkilo-kilo lah kan, berkilo-kilo dia punya kurma tu. So rasa macam kita pun tumpang gembira. Tapi waktu tu dalam pasar tu ada kebanyakan jemaah tak pergi ke dekat pokok-pokok ladang-ladang dia. So yang mana nanti yang nak pergi umrah, pergi je belakang dekat ladang dia tu. Dia depan dia buat pasar, belakang tu dia ada macam kebun-kebun kurma. So korang boleh ambil gambar dekat situ. Okey, untuk ziarah tu memang seronok. Sangat-sangat seronok. So ziarah ni ziarah luar kita akan naik bas lah sebenarnya. Bukannya jalan kaki ke apa, jalan kaki penat. So naik bas. So dia mengambil masa. Biasanya aku pergi sebelum ni selepas subuh kita dah gerak dah naik bas dalam pukul 8 macam tu lah lebih kurang. Naik bas, at least biasa asar pun tu kita dah sampai dah sebenarnya. So lepas tu bila dah sampai, so orang pun penat kan, jemaah penat, mungkin pergi solat dekat masjid, lepas tu balik berehat. Okay. So untuk hari keempat, waktu tu waktu untuk grup aku nak ke Mekah masa tu. Waktu tu nak ke Mekah. So mengambil masa ke Mekah ni dalam 5-6 jam jugalah. So daripada KL nak ke Perlis ataupun nak ke Kelantan, ambil masa dalam 6 jam lah, paling common lah. Lepas tu kalau jam ke apa semua, tempoh dia lebih kurang 6 jam. Okay, 6 ke 8 jam ke mungkin lah, lebih kurang lah. Bagi grup aku pada hari tu, kita orang bergerak selepas solat Zuhur. So waktu tu masa yang ada jemaah waktu tu, ada yang boleh simpan pakaian apa semua. Yang mana sebelum pergi berniat di Bir Ali, dekat mikot dekat Bir Ali, kalau boleh lah, bagi cadangan aku, dalam hotel tu korang pakai ihram, lepas tu solat Zuhur terus naik bas. Senang, tak perlu ambil masa untuk tukar ihram di Bir Ali.
Senang. So korang tak payah berebut-rebut nak masuk tandas, nak tukar ihram, tak perlu. Okey, tak perlu untuk tu. So aku sarankan sebelum ni dah bagi tahu jemaah, pakai ihram waktu di hotel, lagi senang, lagi jimat masa. Okey. Okey. Lepas kita dah salin ihram, lepas tu pergi solat dekat Masjid Nabawi kan. Lepas tu waktu tu ada jemaah yang tertinggal sebenarnya. Waktu tu aku tunggulah, tunggu. Lepas tu ambil masa lama jugalah. Waktu tu jemaah lain tengah makan, aku masih tunggu dia orang. Okey, lepas tunggu dia orang tu jemaah ada naik bas, dia baru nak pergi makan. Yang ni special lah grup ni. Orang kata sebab ramai kita tak boleh nak kontrol semua. Yang lain tu kita orang panggil apa, memberi kerjasama dengan diorang lah. Orang kata bagi peluang dekat diorang untuk menghayati diri mereka dekat bumi Madinah. Tapi waktu tu aku bawa grup, ada dalam lebih kurang 5 orang yang lambat sebenarnya. Okay, tugas kita lepas diorang habis makan, diorang ambil barang terus naik bas. Okay, tugas kita adalah untuk pastikan bilik kad dia punya pintu tu, pastikan diorang dah serahkan dengan pihak hotel. Okey, dan barang-barang diorang tak ada yang tertinggal. Itu adalah tugas group leader dan juga mutawif. Okey, pastikan itu. Okey, perjalanan ke bumi Mekah, pihak agensi telah menyediakan satu panggil apa, tempat rehat untuk jemaah-jemaah yang pergi dengan grup aku sebelum ni lah. Okey, tempat tu dinamakan Wadi Kudai. Wadi Kudai. So tempat tu kita orang dah sampai je grup dekat situ, pihak restoran akan panggil inilah kita semua, dia akan panggil ambil makanan dalam talam tu. Dalam talam tu boleh kongsi 4-5 orang. Bagi aku hari tu aku makan satu keluarga aku lah. So waktu tu aku pergi dalam 5 orang. Pergi 5 orang makan dalam satu talam. So kat situ dia sediakan satu lauk ayam, satu lauk ikan. So korang makan saja, makan boleh solat dekat situ lah. Mungkin kemungkinan kita akan sampai dekat Mekah waktu tu Isyak, solat Isyak. Okey, so waktu tu kita dah jamak terus lah maghrib dengan Isyak. Bila dah solat, korang kena naik bas balik ke Mekah. Okey, bila korang dah sampai dekat Mekah, waktu tu grup aku bila sampai ke Mekah, kita dah ada staff dekat sana. Itu yang best. Dah sampai sana ada staff, Okey, itu yang seronok sebenarnya. Bila dah sampai sana ada staff, aku turun daripada bas tu. So bincang dengan staff tu, sebab kita nak susun bilik dia orang. So kita nak bagi kunci apa semua. So waktu tu kita bantulah staff dekat sana. Okey, jemaah ni sebenarnya dia duduk dengan dia ni. Okey, dah settle semua, kita bagi kunci. Lepas sahaja bagi kunci, waktu ni first time aku takut sebenarnya. Tak pernah bawa jemaah umrah, melakukan umrah, sebab aku ni adalah first time. So waktu tu ada seorang ustaz ni, dia tak boleh nak buat sebab dia sakit lutut. Okey, lepas tu dia petik nama aku. Aku dah terkejut dah. Okey, kita bersama Ustaz Muhaimi, dia akan mengepalai umrah wajib jemaah grup sekian. Aku dah macam, ya Allah, takutnya, ya Allah. Takut sebab kita tak pernah bawa kita tak pernah bawa grup apa semua kan. So waktu tu ustaz ni dia bimbing aku lah start daripada awal. Tapi yang sebelum tu aku nak bagi tahu, travel agent ni bagus sebab apa? Sebab dia ada bagi satu macam Walkman tau, tapi dipanggil nama dia receiver. Okey, benda tu bila mutawif saja pakai, dia ada macam mikrofon. So mutawif akan pakai benda tu seperti mikrofon. Jemaah lain hanya sangkut dekat telinga macam earphone. Okey, bila mutawif baca, jemaah akan dengar benda tu. Itu yang best sebenarnya. Aku rasa macam, oi, power gila. So kita baca, jemaah dekat belakang tu, kalau macam dia tak nak baca kan, dia boleh amin. Ya Allah, kita pun rasa macam, oi, tenang je jemaah tengok macam ni kan. So waktu tu, okey, untuk yang pertama, aku pergilah berjalan masuk ke pintu King Abdul Aziz. Waktu tu
lemah gemalai lah. Orang panggil apa, lutut aku, air mata pun, ya Allah, Masya Allah. Sebab kita tak pernah pergi, kita tak pernah tengok Kaabah macam mana apa semua kan. Ya Allah, waktu tu aku berdoa, ya Allah, aku bersyukur sebab sampai ke sini. Sebab niat dalam hati aku, ya Allah, aku nak sangat pergi, ya Allah. Walaupun orang kata apa, Nabi Muhammad tak ada dekat situ, Nabi Muhammad dekat Madinah, tapi kita nak pergi sebab inilah tempat kita sujud selama ni. Kita dah sampai sana, kita dah macam melambai lah, kita lambai dekat Kaabah apa semua kan. Lepas tu Bismillah, Allahu Akbar, kucuk. Lepas tu terus jalan, pusing sebanyak 7 kali. Waktu tu aku dah takut lah sebenarnya, sebab jemaah semua dah berpecah-pecah. Itu yang risau. Tapi bagi mereka, aku dah maklum, bagi mereka yang dah selalu pergi kan, aku dah bagi tahu, tolong bantu saya untuk handle jemaah-jemaah yang tak pernah pergi ataupun yang first time pergi ni. So diorang akan bantulah juga. So bila sampai dah habis 7 pusingan, aku akan tanya pada jemaah. Waktu tu aku tanya jemaah, semua yakin ke 7 pusingan? Sekiranya tidak yakin, boleh buat boleh sambung buat pusingan, start balik dekat Hajarul Aswad, kira balik satu pusingan, berapa pusingan lah, sampai dia yakin dengan 7 pusingan tu. Lepas tu jumpa dekat bawah tu dah ada tempat minum Zam-Zam, kat situ. So bila dah semua settle semua, jemaah yang dah habis tawaf, kita akan solat sunat tawaf lah dekat situ, dekat orang panggil apa, belakang, orang kata paling afdal belakang makam Ibrahim tu. So waktu tu sebab memang terlalu ramai, terlalu pack, so solat je dekat mana-mana boleh, tak ada masalah. Okey, dah settle semua, boleh minum air Zam-Zam dekat bawah tu. So jemaah semua minum Zam-Zam apa semua kan. So waktu tu kita nak pergi sa'i, naik saja kan, naik sampai Bukit Safa. Sampai Bukit Safa kan. Waktu tu jemaah yang yang veteran ni dah sakit lutut macam mana. Lepas tu waktu tu ada yang orang kata dah tak larat apa semua kan. Jadi yang mungkin ada sesetengah daripada mereka dibawa oleh ustaz naik ke tingkat atas untuk naik skuter. Tapi yang skuter tu kena berbayar lah sebenarnya. Okey, nak cerita pasal diri aku ni, waktu naik Bukit Safa tu, bila naik apa semua, kita pandang dekat Kaabah, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd apa semua, kita baca doa apa semua, kita pun berjalan lah. Jalan. Aku ada perasan satu makcik ni duduk sebelah aku je. Dia pegang je beg dia. Dia takut tertinggal, takut terlepas. Dia dengan suami dia pegang je beg dekat belakang aku tu. So lepas tu kita jalan je. Jalan. Lepas tu sampai dekat lampu hijau, berlari-lari anak tu. Okey, bila dah sampai berlari anak apa semua, waktu tu aku tunggu makcik tu. Aku tunggu dia dengan suami dia. Sebab dia 2 orang tu je. Lepas tu dia pula orang kata warga emas lah kan. So dah sampai Bukit Safa Marwah ulang 3 kali. Yang ke-6 nak ke apa, Safa nak ke Marwah yang last kali tu, aku punya umi aku disakit lutut. Waktu tu aku herit lah, ambil tangan dia, letak celah tiap, pergilah sa'i. Pergi sa'i sampai habis. Naik pijak je dekat Bukit Marwah tu, semua dah penat. Semua jemaah dah penat. Lepas tu kita pun bertahlul lah. Kita tahlul apa semua, settle semua tahlul kan. Bila dah tahlul apa semua, aku bawa jemaah pergi hotel. Waktu tu hotel bukan dekat Jalan Misfalah tu, sebelah jalan orang panggil jalan ke Hotel Safwah, bukan. Aku punya hotel Jalan Ajiat, jalan nak pergi Aziziah tu. So bawa lah jemaah ke situ. Pergi sana, yang mana nak makan, yang mana nak rehat terus, yang mana baru nak makan lah apa semua kan. Maksudnya makan tu yang dia beli lah, bukan yang pihak travel agent sediakan. Okey, yang mana nak makan dia orang beli, so makan kat bilik.